Tu yang kata Tuhan suruh makan, suruh minum, tapi jangan berlebih-lebih. Nah, makanlah, minumlah, tapi jangan lebih. Nabi ajak kita makan ni macam mana? Sekira-kira boleh hilang bongkok. Tu cara Nabi ajak. Makan kita tu, kan kita lapar ni jadi bongkok lah sikit. Kita makan tu sekira-kira boleh hilang bongkok. Cukup. Ni dak bukannya hilang bongkok, dia bongkok pergi ke belakang tu lah. Sedekah tu lah. Tadi bongkok ke depan pasal lapar. Ni kenyang telajak pergi tu. Dia telajak kot tu pula. Lebih pula. Jadi nanti ada mudarat. Nanti kita akan bincang bab mudarat ni dalam kitab tasawuf. Cuma makan pada-padalah gitu. Jadi puasa ni salah satu daripada 3 rukun Islam. Salah satu ataupun rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Iaitu puasa tu yang kita baca sebelum ni, imsakun ma'rufun. Menahan diri yang diketahui. Ma'ruf maksudnya kita tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ala wajhin makhsusin, di atas wajah yang tertentu ataupun di atas jalan yang tertentu. Dengan makna dia ada syarat-syarat, dia ada rukun-rukun bagi puasa. Dia kata minhu an-niyatu, niat. Kita bincang dah itu. Setengah daripadanya niat. Niat tu likulli yaumin, pada bagi tiap-tiap hari. Wa tabyituha minal laili, dan memalam akan dia akan niat daripada malam. Ataupun bermalam akan dia akan niat tu daripada malam. Jadi maksudnya kita menjatuhkan niat tu pada waktu malam. Ni pun dah bincang dah. Wa imsaku wal imsaku anil muftirati, dan menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Minat ta'ami, daripada makanan, wasyarabi, dan minuman. Segala minuman lah, tak kira lah. Wal jima'i, dan jima'. Ni dah bincang dah. Jima' setubuh, hak ni pun membatalkan puasa. Wal istimna'i, dan menuntut mengeluar mani. Jadi buat keluar mani, hak ni yang kita tak bincang lagi. Jadi setengah daripada perkara yang membatalkan puasa iaitulah kita mengeluarkan mani. Buat bagi keluar mani. Ataupun kita kata sengaja mengeluarkan mani. Hak tu batal puasa. Tapi mani kat sini, mengeluarkan mani itu, iaitulah mani orang yang lain daripada khunsa muskil. Adapun khunsa muskil tak batal puasa kalau keluar mani. Buat keluar mani khunsa muskil, hak tu tak batal puasa. Sebab khunsa muskil dia tak tahu dia ni laki ke perempuan, tak tahu. Cuma dia ada 2 alat lah. Alat lelaki ada, alat perempuan pun ada. Maka bila keluar mani, dia buat keluar mani ikut zakar, maka dia boleh tanggung kata dia perempuan, maka zakar dia tu anggota lebih. Maka anggota lebih tak batal puasa.
Kalau dia buat keluar mani ikut farad, dia boleh tanggung kata aku ni lelaki, maka farad tu anggota lebih. Macam tu lah. Tapi kalau dia buat keluar dua-dua habis lah, tak boleh nak tanggung. Tanggung kot lelaki dah buat keluar kot zakat, tanggung kot perempuan dah buat keluar kot farad, maka hak ni batal dia punya puasa dia. Nah, jadi batal puasa kita buat keluar mani ni dengan sengaja. Kita buat keluar mani itu dengan sengaja. Adapun kalau tak sengaja, contoh dia orang paksa kan, ataupun kita mimpi kan, kita tidur siang, kita puasa ni kira tidur lah banyak daripada buat kerja tu. Dia tidur banyak, mimpi keluar mani. Batal tak puasa? Tak batal. Dia tak boleh kita buat keluar sendiri, itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau tak sengaja, kita bermimpi ke ataupun kena paksa, maka hak ni tak batal puasa. Dan batal juga puasa tu, yang kata batal puasa, dia keluar mani ni, dia ada 3 syarat. 3 syarat untuk membatalkan puasa tu. Satu, tahu kata haram. Yang kedua, sengaja. Yang ketiga, dia pilih untuk buat keluar. Pilihan dia. Pilihan, maksud dia bukan terpaksa lah. 3 syarat dia. Satu, mengetahui kata haram buat keluar mani dan batal puasa. Kalau dia tak tahu, tak apa. Tapi tak tahu 2 sebab lah. Baru masuk Islam, ataupun dia ni jauh daripada orang alim. Kita duduk dalam mati ni, kalau tak tahu tu batal juga puasa. Kita duduk dalam mati. Pasal kita ni bukannya baru masuk Islam. Bukannya kita ni jauh daripada orang reti. Kita ni keliling kita tu banyak ustaz-ustaz. Jadi kalau kita buat juga bagi keluar mani, buat alasan tak tahu, tetap batal puasa. Dia 2 sebab je yang tak batal tu dengan sebab jahil ni. Satu, baru masuk Islam. Yang kedua, jauh daripada orang alim. Lepas tu dia sengaja. Yang kedua, nak batal juga. Nak batal puasa dengan buat keluar mani ni, dia sengaja buat keluar. Saja-saja dia buat keluar. Sengaja. Bukan tak sengaja. Kalau mimpi, hak tu tak sengaja. Yang ketiga, ikhtar, maksud dia pilihan dia, bukan kena paksa. Kalau dia kena paksa, maka hak ni tak batal mani. Tak batal mani, tak batal puasa. Puasa tu tak batal. Kalau kena paksa, tak batal. Apa tu? Ni maksud al-istimna. Tapi mengeluar mani tu, dia kata apa? Al-istimna tu bimubasyaratin, dengan bersentuh. Situ dia terjemah bersentuh. Mubasyarah. Sentuhan. Dengan sentuhan ataupun bersentuh. Saling bersentuh. Mubasyarah. Bersentuh kat sini maksud dia bersentuh akan sesuatu yang membatalkan wudu. Tu kata ulama, mubasyaratin ni li syai'in naqidin lil wudu'i. Bersentuh kat sini, bersentuh akan sesuatu yang membatalkan wudu. Maka hak ni yang kata mubasyarah.
Jadi dia ni bersentuh dengan perempuan, kita kata. Tiba-tiba tengok dia ni keluar mani. Batal wuduk tak sentuh perempuan? Batal lah wuduk. Maka hak ni batal puasa. Batal puasa. Dia duk pergi gosok perempuan mana tah, dia gosok kepala tu, tak tahu keluar mani. Batal puasa. Batal puasa. Tu bersentuh. Maka bila kita faham kat sini, kalau bermimpi, hak tu tak apa. Ni tak batal puasa, ijma' ulama' tak batal puasa. Dan macam tu juga tidak membatalkan puasa dengan keluar mani, dengan seumpama kita menyentuh farad ataupun kemaluan binatang. Tu tak batal puasa. Sebab sentuh kemaluan binatang, dia tak membatalkan wuduk. Faham tak? Dia tak batal wuduk. Kita tengok binatang tu lintah naik dekat kemaluan dia. Kita ambil wuduk dah tadi. Lembu, kita tak lembu. Tengok, lintah ni. Bukan boleh duk embuih ke tu, dia tak lari lah tentang lintah ni. Jadi nak kena pegang, nak kena buat macam-macam lah. Ada macam-macam lah petua orang buat lintah ni. Kadang orang kata ludah dengan liuk. Tak tahu, try tengok lah. Try. Dia payah nak buang lintah, bukan senang. Ada macam-macam petua lah. Orang tua dia tahu lah nak petua tu. Nak buh apa bagi cepat dia lepas. Itulah mulut dia lah. Tembakau. Jangan lah. Tembakau. Ada yang orang betul ayat liuk. Nak ludah ayat liuk. Dia mudah ayat. Jadi kita pun peganglah zakar lembu tu, kita tarik buang lintah tu. Pegang zakar lembu, batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Tapi yang syak dia keluar mani pegang zakar lembu tu. Faham tak? Ni nak buat masalah lah, ni orang pelik sikit. Jadi adakah batal puasa? Tak batal puasa. Tak batal. Ni dia tak batal puasa. Tapi lembu tubuh penyepak. Ni teruk sangat. Bak jadi lembu dia lah. Macam aku. Aku lembu pun tak tahu. Jadi nak abang kata tak batal puasa. Tu kata tak batal puasa dengan sebab keluar mani daripada dengan seumpama menyentuh farad binatang. Dan tak batal juga puasa dengan seumpama kita menilik sesuatu dengan syahwat. Kita tak sentuh, kita tengok aja. Kita pergi pasal malam. Tapi orang puasa ni orang suruh jaga mata, tapi tak apalah nak abang masalah. Jenis honang ni dia tak mahu jaga juga. Tapi kalau dia tanya ni batal ke tak puasa tu, tak apalah. Bak kita nak nasihat, tengok benda haram tu, nasihatlah. Cuma nak abang masalah ni batal tak puasa ni. Jadi ulama kata tak batal juga puasa dengan seumpama kita fikir dan tilik dengan syahwat. Kita fikir benda yang boleh naik syahwat, tak keluar mani. Tak batal puasa. Lepas ataupun kita tengok sesuatu yang boleh naik syahwat, lepas tu keluar mani. Tu pun tak batal puasa. Tapi tak batal puasa tu, hak ni dia ada syarat. Dia tak ada syarat dah. Walaupun ulama kata walaupun wa in karrarahuma, sekalipun berulang-ulang keduanya, wa'tada dan beradat. Jenis beradat macam tu. Beradat al-inzalu bihima. Beradat oleh keluar mani dengan sebab dua tu. Dia ni memang adat dah. Kalau dia fikir benda guni, keluar mani. Walaupun sampai tahap tu tak batal puasa.
Jadi dia fikir dia boleh keluar mani lah. Ataupun dia tengok dengan syahwat pun keluar mani lah. Walaupun berulang-ulang macam tu, tetap tak batal puasa. Sebab apa tak batal puasa? Lintifa'il mubasyarati, kerana ternafi bersentuh. Kira tak bersentuh. Yang kata batal puasa, keluar mani kalau dia bersentuh dengan sesuatu yang membatalkan wuduk. Kot tu. Hak tu batal puasa. Tapi hak ni dia bukan sentuh, dia fikir. Dia tengok jauh, tengok bukan sentuh. Maka sebab tu tak batal puasa. Siapa yang kata macam ni? Yang kata macam ni Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama kita mazhab Syafi'i. Gitu. Tapi haram tu bab lain lah. Bab haram lah, memang haram kalau buat kerja gitu. Tapi nak abang kata batal puasa kan tak batal, hak tu je dan cerita tu lah. Jadi tak batal puasa. Kalau tak bersentuh tak batal puasa. Habis. Lepas tu dia kata apa? Wal istiqaati bil ikhtiyari, dan muntah. Muntah ni pula istiqai ni asal dia menuntut muntah. Alif sinta tu orang panggil ditolak, tuntut muntah bil ikhtiyari, dengan pilihan dia, bukan terpaksa. Maka hak ni batal puasa dia. Jadi nak batal puasa ni macam tadi jugalah, dia ikhtiar dia, pilihan dia untuk muntah. Dia pilih untuk muntah tu batal. Dan lagi pula dengan sengaja. Bukan dia tak sengaja. Dia dengan sengaja, hak tu batal. Dan tahu kata haram. Haram kata kalau kita muntah batal puasa, hak ni haram. Tahu kata benda tu haram, buat juga, hak tu batal. Tapi kalau tak tahu dua sebab tadi, baru masuk Islam ataupun jauh daripada orang alim, maka hak tu tak batal. Tu masalah muntah. Jadi muntah ni sengaja. Sengaja muntah ni, maksud sengaja muntah ni, maksud dia tak tahan sekadar puasa. Dia tak tahan. Kalau dia tahan buat keluar juga keluar juga ikan sekok. Jadi tak apalah, keluar apa pun tak apalah. Tapi nak abang kata dia tahan lah sekadar puasa tu, tiba-tiba keluar juga. Maka hak ni tak batal puasa. Betul. Lagi pula ikhtiar lah. Ikhtiar maksud dia bukan orang paksa dia. Dia kemahuan dia, untuk kemahuan dia. Ikhtiar ni pilihan dia. Kemahuan dia tu memang untuk dia muntah. Hak ni batal puasa. Betul. Batal puasa tu walaupun kita yakin kata benda yang muntah tu tak patah balik, batal ke puasa. Kita yakin kata tak, mana patah balik pun benda yang kita muntah tu, batal ke puasa. Batal. Tapi kalaulah dia ni, ulama kata kalau dia ni tak sengaja, kena paksa, lepas tu, ataupun kita kata dia tak sengaja lah, dia tak kuasa nak tahan dah, tak mampu nak tahan, lepas tu muntah juga, maka hak ni tak batal puasa. Cuma syarat dia jangan patah balik lah. Kalau dia tahu dah kata dia muntah tu masuk balik, hak ni batal juga, walaupun tak sengaja. Dia tak sengaja, dia tahan dah, tak mau nak muntah ni,
Tak mana muntah, tahan sampai merah muka. Buat keluar juga. Lepas tu, telan balik sikit. Nah, hak sahur tadi sayang dia kata. Oh, hak ni kalau dia tahu patah balik, batal puasa. Nah, kalau patah balik batal puasa walaupun dia bukan dia sengaja. Nah, tetap batal juga. Macam tu juga masalah sama juga dengan masalah muntah ni, masalah belahak. Ataupun kita kata sendawa. Nah, belahak ni. Dia belahak ni belahak yang keluar tu. Keluar ayam. Keluar benda hak makan lah. Nak belahak-belahak keluar balik. Nah, kalaulah kita sengaja, kita tak tahan belahak tu, tiba-tiba keluar sesuatu ni. Keluar. Hak zahir ni dia keluar. Hak zahir. Lepas tu, kita ni, sengaja buat begitu. Hak ni boleh muntah juga. Boleh muntah pula. Boleh batal puasa. Boleh batal puasa. Boleh faham lah. Kita tahu dah, muntah ni kita duk puasa dah. Duk puasa gas dia lain macam ni. Duk main gas dia lain macam ni. Ni kalau aku belahak juga ni pasal naik ni. Jadi kita tak tahan. Maka belahak tu keluar. Naik balik makanan tu. Hak ni batal puasa. Tapi kalau kita tahan belahak juga. Hak ni kalaulah dia tak patah balik masuk dalam, tak batal puasa. Tapi kalau dia patah balik, belahak, sayang nak buang. Terlampuk, hak ni batal puasa. Batal puasa. Faham nah? Tu masalah belahak. Belahak. Habis hang tu. Lepas tu dia kata habis bab batal puasa. Ringkasnya. Nak ringkas sungguh kita ni. Betul-betul ringkas. Dia kena tak apalah. Dia sebagai asas kita je. Asal malam ni kita try lah. Boleh habis bab puasa. Sampai pula kita baca bab zakat lah minggu depan. Bab zakat. Sebab dia ringkas sangat. Sikit. Kalau kita tengok matan dia bab puasa ni, Allah sikit lah. Betul-betul sikit lah. Nak kata asas pun betul lah. Asas lagu tu lah. Nak kena terang banyak. Habis hang tu. Lepas tu dia kata lagi, dia ada lagi benda-benda lain yang dia tak sebut di dalam kitab ni. Di antara yang membatalkan puasa ni beranak. Kalau beranak bulan puasa, batal puasa lah. Walaupun tak ada nifas, batal puasa agak. Beranak batal puasa. Gitu. Ya, lagilah hak tu dia kita kena mengaji kitab besar-besar. Lagi dia kata lagi min tamamis saumi. Ni dia nak masuk bincang sunat-sunat puasa. Min tamamis saumi ni setengah daripada kesempurnaan puasa. Setengah daripada kesempurnaan puasa tu kaful jawarihi, menahan segala anggota. Anggota kat sini iaitulah jawarih kat sini, anggota kat sini, anggota yang 7. Dia ada habaq depan tu. Menahan segala anggota amma daripada barang. Barang kat sini kena kepada dosa-dosa. Kat situ dia terjemah daripada apa? Daripada perkara. Kalau ni Arab dia ma tu barang lah. Barang mana? Yang membenci akan dia akan barang tu oleh Allah. Allahu Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala benci. Apa dia? Benda yang Allah Ta'ala benci kat sini maksud dia dosa-dosa. Tahan diri daripada buat dosa. Anggota kita tu jangan buat dosa. Ni untuk sempurna kita punya puasa. Tidak, puasa kita tak sempurna. Tak sempurna kita punya puasa kita.
Nah, jadi kena tahan anggota kita tu jangan buat benda yang haram. Sekali kita cerita lagi lah. Dia kata apa? Minal a'dha'is sab'atil al-ati zikruha. Daripada segala anggota yang 7. Al-ati yang akan datang zikruha oleh sebutnya. Fa'il pada kata al-ati. Yang akan datang oleh sebutnya, sebut anggota yang 7. Jadi kita tahan diri kita, jangan buat benda-benda yang haram ketika mana berpuasa. Nah, anggota kita ni jangan buat benda yang haram. Anggota yang 7 ni mana? Anggota yang 7 ni mata, telinga, tu. Mata jangan tengok benda haram. Itulah. Telinga jangan dengar benda haram. Lepas tu lidah. Lidah kita jangan bercakap benda haram. Lagi dia ada ceritalah sikit lagi. Dia buat ringkaslah. Lepas tu lidah apa dia? Kita punya perut. Perut tu apa dah? Perut jangan buat masuk benda haram. Lepas tu kita punya kaki jangan berjalan pergi tempat benda haram. Tangan sama lah, tangan jangan sentuh benda haram. Apa dah lah. Nah, mata, telinga, perut, lidah, perut, tangan, kaki, satu lagi kemaluan. Nah, kemaluan. 7 anggota ni kena jaga. Nah, 7 anggota ni merupakan punca kepada bersihnya hati dan juga kotornya hati. 7 anggota ni. Maksud dia kalau kita jaga 7 anggota ni, hati kita tu boleh jadi bersih. Tapi kalau kita tak jaga 7 anggota ni, maka hati kita ni boleh jadi kotor. Boleh jadi kotor. Jadi kena jagalah 7 anggota ni. Kena jaga. Habis. Jadi tengok lagi dia ada ceritalah. Jadi kalau ikut apa ada ulama ni dia sebut kata apa? Puasa ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Kata Syekh Nawawi dalam kitab dia faidatun wasaumu 3 darajat. Bermula puasa ni 3 darjat. Yang pertama saumul umum. Maksud dia puasa orang awam, puasa umum lah. Yang kedua saumul khusus, puasa khusus, orang khusus. Yang ketiga saumu khusus al khusus. Puasa yang tertentu daripada tertentu. Ni payah. Puasa yang tertentu daripada yang tertentu. Okey, puasa umum ni macam mana? Puasa umum tu dia menahan perut dan faraj daripada menunaikan syahwat dia. Perut dia tak telan hak lain batal puasa. Kalau telan makanan batal puasa. Faraj dia jaga, dia tak setubuh. Kalau setubuh batal puasa. Maksud dia jaga daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Tu ya. Ini puasa yang umum. Kebanyakan orang puasa ni ya. Betul. Adapun saumul khusus, puasa orang yang khusus ni iaitulah puasa orang soleh. Puasa orang soleh. Apa puasa orang soleh ni? Hak kita nak bincang ni. Hak kita nak bincang ni saumul khusus. Puasa orang soleh iaitulah kita menahan
segala anggota yang 7 daripada melakukan perkara yang yang haram. Mudah betul lah. Ataupun perkara yang menjadi dosa. Jadi kita tahan. Hak ni orang panggil saumul khusus, puasa orang yang tertentu, orang soleh. Hak musannif Bukman ni dalam kitab kita ni, hak ni puasa khusus. Dia ada yang tinggi lagi pada ni, orang panggil saumul khususil khusus, puasa yang tertentu daripada yang tertentu juga. Mana khususul khusus ni, iaitulah puasa hati. Puasa hati. Dengan makna hati dia ni, dia tak berfikir kepada benda-benda yang bangsa dunia. Dan dia menahan hati dia ni daripada benda yang lain daripada Allah. Dia tahan sungguh. Tak ada dalam hati dia hak lain pada Allah, yang ada Allah. Hak ni susahlah. Nampaknya khususul khusus ni tak tahulah. Aku dekat-dekat nak mati ni dia sampai kan. Tapi susah lah. Dekat nak mati pun boleh sampai kan. Macam jauh lagi dah sampai. Ni dia tahan. Hati dia tak ada lain lah. Yang ada Allah. Dunia tak ada, apa tak ada. Allah, susah ni. Ni susah. Ni letih sikit lah. Tak apa. Pelan-pelan. Mula bagi selesai dulu hak umum, hak tadi, awal tadi. Jaga jangan buat benda-benda yang membatalkan puasa. Jaga tu. Dah umum dah. Banyak tahun dah duk mengaji hak umum. Duk buat puasa umum lah. Kita buat hak khusus pula. Tahan anggota kita yang 7 daripada melakukan yang haram. Jangan buat benda haram. Try pergi naik hak khusus dulu. Bila boleh naik hak khusus, baru boleh pergi khususul khusus. Dia tak boleh lompat terus, tak boleh. Tak boleh. Duk umum tak tahu naik khususul khusus. Dia tok wali terus. Tak payahlah gitu. Dia kena umum, naik pergi khusus dulu. Daripada khusus, naik pergi khususul khusus. Gitu. Daripada kita jaga mata kita, jaga kita punya telinga kita, jaga kaki kita, kita tak buat benda haram dengan anggota kita, hati kita bersih. Waktu tu baru nak boleh naik pergi khususul khusus. Yang tak boleh naik ni, sebab tang khusus dia tak berjaya lagi. Boleh faham lah. Gitu. Okey. Tak apalah. Ni semua bab berat semua ni. Dia bukan payah nak baca tu senang. Nak buat tu susah. Nak baca terang tu macam senang, tapi nak buat masya-Allah susah. Tapi tak apalah, kok mana pun kita ambil tahu dulu. Ambil tahu dulu. Dia kata apa? Fafil hadithi fasabitun fil hadithi. Maka sabit pada hadis mana? Khamsun yufattirna as-saima. Khamsun 5 perkara. Yufattirna yang membatal. Yang membatalkan puasa ia 5 tu, oleh ia 5 tu. Yufattirna yang membatal puasa oleh sekalian itu, sekalian 5 tu as-saima, akan orang yang berpuasa. Membatal kat sini ni, yufattirna ni membatal puasa, maksud dia menghilangkan pahala puasa. Bukannya diri puasa tu hilang, tapi pahala dia tak ada. 5 perkara ni kalau orang puasa buat, Nabi sebut kata hak ni hilang pahala dia. Pahala puasa tak ada. Puasa ada. Puasa kalau cukup rukun syarat sah, tapi pahala tak ada. Pahala tak ada. Ni letih juga ni, buat amal tak ada pahala. Mula sekali macam mana? Hak mula sekali al-kadhibu.
Al-kadhibu ni bohong. Nah, bohong. Nah, bohong. Bohong ni hak ni dia menghilangkan pahala puasa kita juga. Nah, cuma bohong ni apa bohong? Al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Maksud dia kita mencerita dengan ketiadaan betul dengan realiti. Maksud dia kita cerita tu tak kena dengan realiti dia. Nah, katalah kita kata Zaid tu pi rumah kita. Ali mai tanya kita, Zaid dah pi rumah hang? Tak ada mai pun. Padahal dia pi rumah kita. Kita bentar dia pi rumah kita. Ni kita cerita tak betul dengan realiti. Ni bohong. Nah, bohong. Tu orang panggil bohong. Nah, cerita tak betul dengan diri perkara tu bohong. Nah. Jadi bohong ni banyak jugalah hukum dia. Nah, banyak perbincangan tentang bohong ni panjanglah, cuma nanti kita akan bincang dalam bab yang akhir nanti ni bila masuk bahagian tasawuf nanti. Nah, dia ada bahagian tasawuf belakang tu, kita akan ulang balik benda tu. Nah, ni maksiat bagi lisan ni cakap bohong. Cakap bohong ni maksiat bagi lisan, maksiat bagi lidah. Wal ghibatu, dan ribah. Ribah ni mengumpat. Nah, mengumpat. Hak ni pun nah disuruh kita jauh juga. Bila kita puasa ni disuruh jauh. Makruh kalau kita mengumpat sekira-kira dari sudut pandang kata kita tu orang puasa, makruh mengumpat. Pandang dari sudut orang puasa lah, tapi pandang dari sudut mengumpat tu haram lah. Diri mengumpat tu haram. Betul. Dengan makna apa? Mengumpat ni kalau tak puasa pun haram. Tapi bila puasa tu lebih-lebih lagi lah kita ni dilarang untuk mengumpat. Macam tu. Kalau tak puasa pun jangan mengumpat. Dia kata, ni tak apa, tak puasa. Jom kita cerita ni. Dia duk kira puasa tak puasa pula. Tak, puasa tu memanglah kita kata puasa ni kena jauh mengumpat. Tapi kalau tak puasa pun sama juga. Benda haram juga. Cuma waktu puasa hak tu lebih-lebih lagi lah dilarang kita ni mengumpat. Saya ada tengok dalam kitab ni bab mengumpat mana tu. Nah, dia ada bincang bab mengumpat ni. Bila lawak sikit lah. Saya tak tahu duduk tang mana nanti. Dia kata kalau ada ni kitab Sulam Musbihan ni, saya pun tak tahu duduk tang mana. Tak apalah, nanti kalau jumpa saya cerita. Saya boleh nak cerita, tapi kalau boleh tu nak cerita tu nak baca terus kitab. Supaya apa? Orang kata bukan saya reka. Ulama kata tak apa. Lagi orang kata saya reka pula, tu saya tak mau. Nah, ada berkait lah dengan Wahabi tu. Berkait dengan Wahabi. InsyaAllah. Tentang mana saya tak tahu muka soal apa. Banyak sangat. Biar pergi ke dia dulu. Nah, tapi nak abang kata, ini orang panggil ribah. Ribah ni ribah ni mengumpat. Mengumpat. Mengumpat ni kita menyebut wahia dzikruka akhaka, menyebut oleh engkau akan saudara engkau al-muslima yang Islam. Bima yakruhu. Dengan barang yang bima yukrahu, dengan barang yang dibenci akan dia, akan barang tu. Wa in kunta sadiqan, dan wa in kunta sadiqan, sekalipun engkau tu benar. Tu orang panggil mengumpat. Mengumpat ni maksudnya zikruka akhaka al-muslimah.
menyebut oleh engkau akan saudara engkau yang Islam. Kita sebut pasal dia. Bima yukrahu, dengan barang yang dibenci akan dia. Akan barang tu. Benda tu kalau dia dengar, dia benci. Wa in kunta sadiqan, sekalipun engkau benar. Walaupun benda tu betul. Muka dia huduh, betul tak? Betul. Tapi kita dengar, huduh dia ni. Kita duk pi. Kita sebut pasal dia. Ngumpat tu. Ngumpat. Ni. Dia ni dah lah huduh. Lepas tu kerak pula duk main kot ni. Heran sungguh. Dia duk pergi sebut. Duk sebut huduh. Betul tak kawan tu huduh? Betul. Walaupun engkau tu benar, tak bohong, tapi tetap dosa. Ngumpat dosa. Boleh faham lah. Ni hak ni yang payah jaga ni. Payah jaga. Kadang kita pergi stesen minyak tengok, Allah, besarnya badan. Dan tengok kawan tu kelak-kelak kata, Allah, patut naik mes. Badan dia tu dia. Dia kata, tu dia, makan saya apa pinggan ya. Dia ni ada benda dia nak komen. Netizen bila lah, dia tak ada kerja lagi. Netizen. Ada benda dia nak komen, mesti ada dia. Allah, segok-segok dah. Tak lalak hidup pula atas hidup. Ada je lah benda yang dia tak berhati tu. Hak ni semua ni boleh orang tu boleh dosa lah. Satu dosa lah. Tapi nak abang kata waktu puasa lagi kena jagalah. Jangan mengumpat. Tak puasa pun jangan mengumpat. Tapi waktu puasa ni lebih-lebih lah kena jaga daripada mengumpat tu. Tidak batal habislah pahala kita. Batal habis. Wal yaminul kadhibatu, dan sumpah yang bohong, yang dusta, sumpah yang bohong. Sumpah yang bohong ni iaitulah kullu yaminin, tiap sumpah abtala bihi haqqun, yang membatal dengan dia dengan sumpah tu. Membatal mana? Haqqun, oleh yang sebenar. Dia membatal hak sebenar. Hak sebenar tu jadi batal dengan sebab sumpah tu. Hak betul jadi terbatal terus. Itu satu. Yang kedua, sumpah ni juga au asbata bihi batilun, ataupun menyabit dengan dia dengan sumpah tu oleh yang batil. Hak tak betul jadi betul pula dah dengan sebab sumpah tu. Padahal benda tu batil, karut. Benda tak betul tapi jadi betul. Hak ni orang panggil sumpah yang bohong. Hak betul jadi salah, hak tak betul dengan sebab sumpah tu dia jadi betul pula dah. Hak ni sumpah yang bohong. Cuma sumpah ni juga dinama sebagai al-yamin. Al-yaminul ghumus. Al-yamin al-ghumus. Sumpah yang ghumus. Sumpah ghumus ni maksud dia sumpah celup. Ghumus ni maksud dia celup, mencelup. Sebab apa dinamakan yaminul ghumus? Li'annaha taghmisu sahibaha finnar. Kerana bahawasanya mencelup ia sumpah tu akan tuan dia di dalam neraka. Sumpah ni dia akan celup tuan dia dalam neraka. Celup. Mampu. Tu sebab nama dia yaminul ghumus. Al-yamin al-ghumus. Tu. Sumpah bohong lah. Sumpah bohong. Kita sumpah benda bohong. Wallahi wa tallahi wa billahi. Itu sumpah. Hak ni padahal bohongnya. Kita pun tak tahu betul tak betul. Sumpah dah orang dah bagi duit. Kita pun nampak duit tu pun sumpah lah.
maka hak ni habis pahala puasa, habis. Lepas tu wan nazaru bi syahwatin, dan melihat dengan syahwat. Berapa semua? Semua bohong, mengumpat, mengadu domba, sumpah bohong. Ni yang last sekali, an-nazaru bi syahwatin, kita tengok sesuatu tu dengan syahwat. Tengok sesuatu tu dengan syahwat. Ni haram lah kita tengok sesuatu dengan syahwat. Haram hukum dia. Tak puasa pun haram, tapi waktu puasa lagi-lagilah ditegah kita. Lagi-lagilah kita kena tinggal. Hak ni payah ni. Tambah kaki bazar pula. Kaki bazar Ramadan pula. Lagi payah. Kat bazar pula Allah. Orang perempuan pula ni untuk orang lelaki. Orang perempuan pula bukannya dia jaga sangat pakaian dia. Tak jaga terang mana pun. Lalah tengok dengan syahwat. Ni menghilangkan pahala puasa kita. Habis pahala puasa kita. Jadi kena jaga mata tu, kena jaga. Habis. Tambah bulan puasa pergi pantai, orang tu lagi tak ada kerja. Pakai asyik mata hitam lah tu. Walaupun lebay atas kepala, tak boleh pakai ni. Habis hang tu. Jadi nak tu yang kata kita nak lima perkara tu yang Nabi sebut, hak ni menghilangkan pahala puasa. Wa min tamamis saumi, dan setengah daripada kesempurnaan puasa tu taharril iftari ala halalin. Taharri dengan makna mencari ataupun mencari iftar, mencari benda yang buka puasa tu lah di atas yang halal. Buat tu kita qasad ambil yang halal sajalah, ambil yang halal untuk iftar tu. Buka puasa tu menggunakan yang halal. Wa adamul istiksari minal ukli, dan ketiadaan membanyak daripada makanan. Makanan kat sini maksudnya makanan yang halal. Daripada makanan maksudnya makanan yang halal. Jangan kita ambil banyak makanan yang halal. Lepas tu nak ambil makanan yang haram tak? Tak, bukan gitu. Hak haram tu telah lah tak payah ambil. Tidak tak sempurna lah puasa. Hak halal ni kita buka puasa dengan halal dah. Cuma jangan banyak sangat makan. Itu. Jangan makan banyak sangat. Walaupun benda tu memang halal, tapi jangan banyak juga. Sebab banyak makan ni pun banyak dia punya mudarat dia. Makan banyak, mudarat pun banyak. Yang duk jadi malah jadi malah sangat ni pasal apa? Pasal itulah perut terlampau kenyang, tu yang malah. Malah nak pergi tarawih malam ni. Asal balok lah. Pasal apa balok? Pasal tadi buka puasa dia tiba 3 pinggan. Mak tak balok sungguh lah. Balok lah. Tu di antara mudarat dia. Jadi dia bila kita makan banyak, syahwat dia naik. Lepas tu orak balok pun naik. Bukan kata syahwat. Orak balok sama naik apa tu lah. Perut kita ni dia macam gundi lah. Gundi padi tu kalau kita isi penuh, pakai tak boleh lipat lah. Macam perut kita kalau kita isi penuh, pakai duk tu. Tak boleh lipat, menegak lah. Tak boleh pergi dah, tak boleh lipat nak semayang sunat di mana, tak boleh pergi dah, tak larat air dah. Tu. Tu yang kata Tuhan suruh makan, suruh minum, tapi jangan berlebih-lebih. Makanlah, minum-minumlah, tapi jangan lebih. Nabi ajak kita makan ni macam mana? Sekira-kira boleh hilang bongkok. Tu cara Nabi ajak. Makan kita tu
Kan kita lapar ni jadi bongkok lah sikit. Kita makan tu sekira-kira boleh hilang bongkok cukup. Ni dak bukannya hilang bongkok, dia bongkok pergi ke belakang tu lah. Sudah kat tu lah. Tadi bongkok kat depan pasal lapar. Ni kenyang telajak pergi kat tu. Dia telajak kat tu pula. Lebih pula. Jadi dia ada mudarat. Nanti kita akan bincang bab mudarat ni dalam kitab tasawuf. Cuma makan pada-padalah gitu. Wa yambaghi al-istiqsaru minas saumi, dan sayogia sepatutnya sunatlah membanyakkan daripada puasa. La siyama lebih-lebih lagi al-ayyamul fadilatu fi syar'i, hari-hari yang ada kelebihan pada syarak. Contoh dia hari Arafah. Hari Arafah ni sunat kita puasa. Puasa Arafah. Sunat puasa bagi orang yang lain daripada haji. Maksud orang haji itu maksud dia orang yang berjalan ke Arafah. Orang yang sedang berjalan ke Arafah itu maksud orang haji. Tapi kalau dia sampai dah, dia 9 Zulhijjah tu dia duduk berjalan pergi Arafah lagi. Hak tu tak sunat puasa. Tapi kalau dia 8 tu dia sampai dah Arafah tu. 8 hari bulan tu sampai dah. Sampai Arafah. Dia duduk rehat kat Arafah apa semua, esok 9. Kalau hak jenis macam ni, sunat juga puasa. Yang kata tak sunat orang haji tu kalau dia ni 9 hari bulan duduk jalan pergi Arafah lagi. Hak tu tak sunat. Tapi kalau dia sampai awal 7 kan dia sampai dah, 8 kan dia sampai dah, hak ni sunat juga dia puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Kat tu. Macam tu juga sunat puasa bagi orang yang duduk tanah haram. Yang benar dia punya perjalanan dia ke Arafah tak sampai 2 mahalah pun. Hak ni pun sunat puasa. Sunat puasa. Okey. Dan dan Asyura 10 Muharram. Ni pun sunat kita puasa hari Asyura. Tasu'a 9 Muharram. Nabi kata kalau dia hidup lagi tahun depan ni dia nak puasa. Kalau dia dan tahun depan dia nak puasa 9 Muharram dia puasa. Tengok tak dan. Tapi Nabi azam dah nak puasa tu. Tak dan nak baca mana. Tak dah sampai. Tapi nak abang kata sunat juga Tasu'a 9 Muharram pun sunat. Isnin dan Khamis pun sama juga sunat puasa. 6 hari dalam bulan Syawal. Orang panggil puasa 6. Tak kira jadi dalam bulan Syawal lah. Nak selang-selang pun tak apalah, tak ada masalah. Setengah orang duk pegang kata apa? Kalau tak bula hari raya kedua puasa tu pakai tak jadi puasa tu. Ada bukan tak jadi apa tu juga. Lagi tak habis Syawal jadi. Setengah dia pegang kot tu. Orang suruh puasa raya kedua tu pasal nak bagi jadi puasa tu. Pasal kalau lajak lagi dia ralik. Dia lajak tu, dia ralik dah lah. Dan depan lah. Kira-kira Allah tinggal 4 hari lagi nak habis Syawal. Tak dan. Dan depan lah. Gitu. Orang kita sebab tu orang tekan suruh raya kedua tu puasa siap dah. Hari tu bukan nak kata mesti nak jadi puasa 6 ni mesti kena raya kedua. Tak. Dan puasa juga pada bulan Rejab dan bulan Syakban. Cuma nak Syakban kita jagalah, jangan nisfu yang kedua. Ni pun di antara sunat juga. Bulan-bulan yang ada kelebihan. Tu banyaklah, boleh cek lah dalam hadis Nabi. Wallahu alam wa billahi taufiqu. Dan bermula Allah yang lebih mengetahui. Wa billahi, dan dengan Allah at-taufiqu, memberi taufik. Kitabuz zakati. Kita masuk bab zakat. Wallahu alam. Boleh baca ringkas-ringkas lah. Dapat juga. Kalau kita tengok, boleh cek dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia ada bincang benda ni. Bidayatul Hidayah kitab Imam Ghazali, dia ada bincang. Panggil hari putih Ayyamul Bid.
tu bulan penuh lah. Bulan penuh. Tapi dalam kitab tu memang dia ada bincang, memang dia sebut 3 lah. 3 hari, cuma dia ada bincang dalam syarah dia. Kena cari syarah tu. Jadi kalau kita ambil takat sehari saja pun tak ada masalah apa. Kalau lebih itu, kalau hari itu pula kena dengan hari Senin, kampus niat. Kampus niat puasa Senin. Lepas tu puasa 6. Kampus belakang. Kena hari itu 10 Muharram, kena hari Senin pula. Kampus niat. Kampus niat. Tasu'a kena hari Senin kan, kampus niat. Senin kan hari Khamis kan, kampus niat puasa. Fahamlah. Cuma yang makruh kita puasa ni hari Jumaat. Jumaat makruh puasa. Jumaat tu pun ulama kata kalau kita tertunggal, kita menunggalkan Jumaat. Dengan makna kalau kita puasa dulu Khamis, lepas tu puasa Jumaat tak apa. Tak boleh. Khamis haram tak puasa. Puasa Jumaat satu pun tak puasa, tak boleh. Puasa Khamis, puasa Jumaat. Tu tak makruh lah. Ataupun puasa Jumaat, puasa Sabtu. Itu pun tak makruh. Tak makruh. Jadi ayyamul bid macam itulah. Kena cek tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia ada cerita bab ayyamul bid. Hari putih tu. Wallahu a'lam. Ada apa ni? Puasa hak terbaik kali puasa Nabi Daud lah. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu hak terbaik lah. Game bujang dia kena puasa banyak lah. Bujang. Puasa makin kuat nafsu, try buat puasa Nabi Daud lah. Hilang lah. Puasa Senin Khamis memang lah. Kadang tu saya puasa tapi nafsu saya kuat lagi. Kuat lagi nafsu, tak boleh tahan lagi. Try buat Nabi Daud dia. Rebah gitu lah. Nafsu tuang tu nafsu. Kalau dia buat seminggu sekali, sebulan sekali, nak jadi apa? Tak jadi ya. Dah kuat sangat puasa Nabi Daud tu. Terbang tu nafsu tu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.